Now, pertama sekali kudos tahniah kepada kerajaan Kedah kerana telah pun menghapuskan ialah kira menghapuskan kedai-kedai judi halal kedai-kedai judi berlesen yang ada di negeri Kedah. Negeri Kedah saja, negeri lain tak affected. Di negeri Kedah kena tidak ada lagi premis perjudian tersebut. Okey. Pertama sekali kita kena tahu lesen judi dikeluarkan oleh persekutuan di bawah Perlembagaan Malaysia. Ada satu artikel khas untuk judi di dalam perlembagaan. Jangan tak tahu satu artikel khas untuk lesen kepada judi di bawah bidang kuasa persekutuan. I think Schedule 9 kalau tak silap saya, Schedule 9 jadual ke-9 list 1 iaitu mengenai bidang kuasa federal. Namun begitu bidang kuasa negeri adalah memberi lesen perniagaan untuk mana-mana kedai operasi yang telah mendapat lesen perjudian untuk mengadakan operasi tersebut. Kedah adalah negeri ketiga selepas Kelantan dan Terengganu untuk menghapuskan premis perjudian. To be honest, saya tak ada masalah, kan? Kalau dia nak hapuskan pun tak ada isu. It's a good move, teruskan. Itu adalah apa orang kata adalah kehendak ataupun kemahuan dan juga keputusan. Itu ayat saya nak guna tadi. Keputusan kerajaan negeri untuk melakukan demikian. I have no problem dengan perkara tersebut. Tetapi persoalan yang lebih utama, adakah itu akan dapat menyelesaikan masalah perjudian? Itu soalan yang paling utama. Adakah itu dapat menyelesaikan masalah perjudian? Jawapan itu, tapi yang paling penting dia tutup kedai judi, sudahlah, cukuplah itu. Tak, will that solve the problem? Sebab kita nak kena faham, tuan-tuan, bila kita nak buat satu tindakan, tutup kedai judi, tutup kedai arak, whatever we want to do, apa saja polisi yang kita kena buat, dia sebenarnya sepatutnya itu adalah satu solution. Dia satu solution, bukannya langkah populis. Kita memperjuangkan Islam, dengan itu kita akan tutup kedai judi. Okay, good. Nak tutup kedai judi, tak ada masalah. Silakan, itu polisi masing-masing. Tak ada isu. Tak ada kata halal haram, boleh tak boleh, yang lain tak tutup jadi kafe, yang tutup jadi Islamik. Tak ada istilah tu. Itu adalah tindakan kerajaan negeri. Persoalan dia, will that solve the real problem? Adakah itu dapat menyelesaikan masalah yang sebenar? Masalah sebenar apa, tuan-tuan? Masalah sebenar adalah masalah sosial. Judi, arak, pelacuran, dadah. Jangan tak tahu, Kedah adalah negeri keempat kalau tak silap saya menurut statistik 2021, negeri yang mempunyai penagih dadah yang paling tinggi di Malaysia kalau tak silap. Di antara lain adalah Kelantan, negeri mempunyai penagih dadah yang tertinggi di Malaysia menurut statistik polis 2021. Boleh Google saja, semalam saya baru baca tapi saya dah lupa dah. Statistik jenayah Malaysia 2022. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Okey, penagih dadah mengikut negeri Malaysia 2019 dan 2020. Minta maaf, saya kata Kedah negeri nombor 4. Saya silap tadi. Saya tersilap mengatakan Kedah nombor 4 2019 dan 2020. Dia bukan nombor 4, dia nombor 2, tuan-tuan. Kelantan nombor 3. Dia Johor nombor bukan mengikut nombor jumlah dikenaikan pada tahun 2020. Ini 2020 Johor nombor 1 2020, statistik 2020 berbanding 2019. Kedah nombor 2, Kelantan nombor 3 dan Terengganu nombor 4. Ini top 4 lah. Kemudian diikuti oleh Perak, Penang, Selangor, Pahang dan sewaktu dengannya. So itu merupakan statistik yang ada lah. Kan orang kata saya tipu pula kan. Okay. Alright. Ini statistik yang seperti mana saya tunjukkan tadi. So kalau tuan-tuan tengok 2020, pada tahun 2020 cartanya adalah Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu mengikut jumlah. Ini adalah carta penagih dadah mengikut negeri, kemasukan banduan sabitan ke penjara mengikut negeri 2019 dan 2020. Okay. Now balik kepada cerita kita tadi. Kenapa saya kata demikian? It's okay. Tindakan itu tindakan polisi kerajaan negeri. Now soalan dia, will that solve the real problem? Sebab judi itu, kalau tuan-tuan perasan, ni saya beritahu, masa again cerita kita dalam lock up lah, bila kita dalam lock up ni,
kita jumpa macam-macam jenis manusia. Malam saya kena tangkap tu, saya duduk dekat luar semasa saya kena proses lah. Saya duduk dekat satu, bukan tak masuk dalam lokal lagi, duduk dekat tepi tu, baring atas lantai kan. Tengah-tengah saya baring dalam kira-kira pukul 12, pukul 1 tu, saya nampak asal ada 2 orang budak lelaki masuk. Dia check, dia register dengan polis, bergari, kemudian dia masuk, dia baring sebelah saya. Baring duduk. Ni kita orang lepak, kita borak lah cerita. Masuk sebab apa kan? Dia orang kata dia orang 2 kena tangkap sebab main judi online. Actually 3 tu kena tangkap sebab judi online. Kan? Sebab judi online. Jadi saya kata judi online macam mana? Judi tu dalam phone. Ada seorang tu, ini hikmat apa nama? Hikmat nasihat masyarakat Ada seorang tu dia kata memang dia tengah main. Dia tengah main. Okey, kena tangkap. Polis cekup dia. Yang seorang lagi tu dia kata dia tak main pun. Tetapi dalam phone dia ada judi online. Ada install judi online. Kebetulan pada masa itu dia duduk sebelah kawan tu. Kawan tu main. Polis datang cekup, minta dia buka telefon, buka ada. Kena cukup. Yang seorang mamak ni tak kena mengena dengan berdua-berdua ni, dia berdua ni kawan. Yang seorang tu dia tengah turun motor, di atas motor dia tengah main. Dia turun motor, dia toleh sebelah tengok kereta peronda sebelah. Tengah tengok dia main. Kantoi. Terus kena bawa kat dalam. Okay. Now, my point is this. Kalau kita tengok judi yang kita kata halal tu lah, judi bukan halal, judi berlesen itu. Yang tak berlesen tu sebenarnya lagi banyak. I got to know, saya ada kenal seorang ni lah yang jual judi haram ni tuan-tuan. Dekat Kuching dia, dekat Sibu saya pernah jumpa, dekat KL, kawan saya sendiri memang dia jual kerja dia adalah jual judi secara haram. In fact, kalau tuan-tuan fikir agak, ni saya bagi idea, saya bagi hint je lah saya bagi hint, saya tak nak sebut dekat live. Kalau tuan-tuan tengok yang judi haram dekat dalam, yang macam dekat premis kedai-kedai yang kedai, rumah sebagainya tu, tuan-tuan agak siapa je menyetorkan? Sebab kita kena ingat yang atas gunung tu, yang Melayu Islam tak boleh pergi tau. Tapi siapa kata yang dekat rumah-rumah premis tu, Melayu Islam tak boleh pergi? Betul. Dan Kedah ni bersepadanan dengan Penang, bersepadanan dengan Perak, bersepadanan dengan Perlis. Negeri-negeri tu masih ada dia punya premis-premis dia. Now, can this solve the problem? No. Tindakan itu tak akan menyelesaikan masalah. Dia nak buat, terpulang. Kudos. Tahniah saya ucapkan. Tetapi, tindakan tu untuk apa? Kalau benda itu tidak boleh diselesaikan. Hanya sekadar untuk apa? At least dia cuba apa? Cuba apa? Apa yang dia cuba? Cuba tutup pusat judi. Dia akan beralih kepada pusat judi haram. Memanglah kita kata pusat judi yang judi itu memang haram lah. Tapi kepada pusat judi yang illegal. Taik judi ni tuan-tuan, dia buatlah macam mana sekalipun, dia akan ada jumpa cara. Saya kenal sangatlah ramai taik judi ni. Dia akan jumpa cara macam mana nak main. Halal, berlesen tak berlesen, dia tetap akan main. Because kita tak address the real problem. Dia macam tandas saya tadilah. Tandas saya ni berbau. Bukan tandas tu berbau. Tiba-tiba bau dalam bilik tu. Saya macam pelik. Apa hal berbau ni kan? So, temporary solution apa? So, kita spray. Spray lah. Buka tingkap. Spray, buka tingkap. But will that solve a problem? Oh, baguslah Is. At least dia ambil tindakan awal dengan spray. Tapi is that the real solution to the problem? No. So, apa real solution to the problem? Kita kena cari punca dia. Kita kena cari root cause dia. Permasalahan itu. Kita cari root cause. Selesaikan root cause itu. Kenapa mereka buat benda yang dia buat? Education. Pendidikan tak semestinya agama. But we talk about pendidikan. Taraf hidup. Kadang-kadang dia terlalu... Orang berjudi ni tuan-tuan. Bukanlah jarang. Ada juga orang kaya berjudi untuk sonok-sonok. Tapi orang yang berjudi ramainya orang miskin. Sebab dia nak cepat kaya. Kenapa? Itu government kena fikirlah macam mana nak buat. Again, bukan saya kata tindakan itu tidak bagus. Tetapi macam solution tadilah, saya spray bau tadi tu kan, tapi saya tak cari punca dia. Will that solve the problem? No. Kita tengok jumlah sosial penagih dadah di Kelantan, Terengganu. Kita tak tengok lagi jumlah HIV di Kelantan dan Terengganu. Because dia tak address the real problem, tuan-tuan. Ni I'm talking bukan setakat kerajaan Kelantan Terengganu. Ni not picking on any state government. I'm talking about everyone. Kita bercakap dengan seluruh Malaysia. Termasuk negeri saya, Sarawak. Saya kesian tokan dadah tu jual siang hari. Saya tahu sebab saya kenal tokan dadah tu. Kan, kita kenal tokan dadah tu, bukan orang lain. Kita tengok budak dihisap stone tengah jalan.
Buat muka macam tu. Itu tak menyelesaikan masalah. Akhirnya dia balik kepada apa? Saya selalu kata, the number one problem yang sebenarnya adalah corruption, rasuah. Benda ini sebenarnya. Tuan-tuan ingat yang jual judi haram, apa orang kata, rokok seludup. Ada yang pakai rokok blend rokok blend, saya tak merokok jadi saya tak tahu. Rokok blend lah, rokok apa, rokok seludup ni. Kita kata, yalah kita naikkan harga rokok, dia pergi ambil rokok seludup. Kita haramkan premis judi, dia pergi judi haram. Still doesn't solve the problem. Malah kita tak regulatekan lagi benda tu. Kita tak regulate lagi dengan kadar yang sebenarnya, sebab kita tak address the real solution. Sebab itu saya kata, nak selesaikan masalah negara kita, rakyat kita ni, we need the right leader. Kita perlukan pemimpin yang betul, yang ada political will. Dia baik saja tak cukup. Saya nak cakap, bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, semua ahli politik di Malaysia ni baik-baik, tuan-tuan. Bila saya sebut baik ni, berintegriti tu lain cerita. Baik maksudnya kalau tuan-tuan jumpa dia cakap sopan santun, tak adalah dia ni apa orang kata jumpa tembak ke apa, tak ada. Dia cakap sopan santun, dia cakap baik dengan kita. Majority lah, 99.9% of them. Adalah 0.1% tu memang tak guna, tapi 99.9% orang yang baik. But adakah baik saja cukup? Tak. Muhyiddin Yassin, kalau kita dengar dia cakap pijak semut tak mati, tuan-tuan. Haji Hadi tu, ya Allah, ulama tu tak ulama. Tetapi kita bukan sekadar perlu orang yang baik, tetapi perlu orang yang ada, berani pegang dekat tangan dia, tukul cemeti, yang boleh lead the nation to the right direction. Ada juga macam Mahathir dulu, lead the nation, tapi to the wrong direction, salah juga. To the right direction, ke arah yang betul.